Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Mariam Zanariah Ibrahim. Berita utama, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menggesa rakyat di negara ini mendapatkan dos penggalak kedua susulan peningkatan kes COVID-19 di China. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa berkata, ketika ini hanya 1.9% sahaja yang telah mengambil vaksin dos penggalak kedua. Dalam satu kenyataan media, beliau memberitahu KKM menggesa orang ramai yang telah menerima dos penggalak pertama yang melebihi tempoh 6 bulan agar mendapatkan dos penggalak kedua serta tidak menunggu vaksin bivalen. Ini kerana ujarnya vaksin monovalen sedia ada masih sangat berkesan untuk mengurangkan gejala serius dan kes kematian. Tambah Dr. Zaliha, KKM berharap peratusan pengambilan dos penggalak akan terus meningkat terutama melibatkan golongan berisiko. Katanya ini memandangkan ketika ini hanya 49.8% sahaja rakyat yang telah mendapat vaksin dos penggalak pertama. Pada 30 Disember lepas, Dr. Zaliha mengumumkan pelancong yang tiba di Malaysia perlu menjalani pemeriksaan suhu untuk demam ekoran kebimbangan mengenai lonjakan kes COVID-19 di China. Laporan seterusnya, Kerajaan Sarawak bersedia untuk menetapkan harga siling daging khinzir bagi menangani peningkatan harga daging berkenaan susulan penyakit demam babi Afrika ASF. Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom berkata meskipun kementeriannya tidak mempunyai kuasa untuk mengawal harga makanan dan barangan, namun pihaknya akan bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa berkaitan untuk membantu dalam menangani isu tersebut. Jelas beliau, statistik daripada Jabatan Perkhidmatan Veteriner Sarawak JPVS menunjukkan bahawa daging khinzir mengalami kenaikan harga dalam beberapa bulan kebelakangan ini. Dalam satu kenyataan media pada Isnin, beliau menjelaskan kenaikan harga daging khinzir telah meningkat pada cuti Christmas dan Tahun Baru disebabkan oleh bekalan yang terhad dan peningkatan permintaan. Datuk Seri Dr. Stephen menambah sebagai langkah jangka pendek Kerajaan Sarawak membenarkan pengimportan daging babi beku dari negara pengeksport yang bebas daripada penyakit kaki dan mulut FMD untuk menangani kekurangan bekalan daging khinzir segar dan langkah utama ke arah menstabilkan harga. Berita berikutnya, rakyat di negeri ini kini mudah untuk mengakses perkhidmatan kerajaan dalam talian daripada Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak melalui platform iSarawak Care. Menterinya Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata iSarawak Care adalah salah satu transformasi digital Kerajaan Sarawak dalam memastikan rakyat mudah mendapat akses perkhidmatan disediakan oleh kerajaan. Katanya iSarawak Care juga telah memenangi anugerah antarabangsa di London Design Award 2022 yang diadakan baru-baru ini. Endowment Fund Sarawak, bantuan ibu bersalin, geran tahunan untuk taska dan tadika, kemudian kenyalang bokat, bantuan untuk pesakit buah pinggang, bantuan untuk rawatan kesihatan, bantuan ihsan kematian. Yang ini boleh diakses oleh rakyat kita melalui digital platform iSarawak Care. Dan ini telah memenangi London Design Award 2022 baru-baru ini. Alhamdulillah. Jadi digital transformation ini adalah pendekatan yang kerajaan gunakan untuk memastikan akses kepada perkhidmatan yang disediakan oleh kerajaan dapat dinikmati oleh rakyat. Innovation, education and human capital, infrastructure, utilities, transport, renewable energy. Beliau berkata demikian dalam ucapan Majlis Makan Malam Gala Persatuan Melanau Mukah di Mukah pada Ahad. Berucap lanjut, beliau berkata strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 PCDS 2030 merupakan strategi ekonomi baru Sarawak yang bertujuan memakmurkan dan mensejahterakan rakyat di negeri ini. Katanya kerajaan akan melaksanakan PCDS ini berteraskan pembuatan, pertanian, pelancongan, perhutanan, perlombongan dan perkhidmatan sosial. Sementara itu, Presiden Persatuan Melanau Mukah merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Balingian Abdul Yaakob Arbi berkata persatuan itu telah ditubuhkan 16 tahun lalu dan majlis makan malam itu diadakan bagi meraihkan semua jemputan yang hadir. Katanya majlis itu juga bertujuan menjalinkan hubungan silaturahim antara semua komuniti setempat agar dapat bekerjasama dalam apa jua program Persatuan Melanau Mukah di masa akan datang. Menurutnya, Persatuan Melanau Mukah terlibat secara langsung dalam menjayakan kaul Mukah dan program-program yang berkaitan dengan kebudayaan masyarakat Melanau.
Mengenai pelaksanaan Kaul Mukah pada tahun 2023, Abdul Yaakob berhasrat menjemput dan bekerjasama dengan semua etnik lain untuk bersama-sama memeriahkan Pesta Kaul 2023. Ujarnya ini selaras dengan hasrat Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Amang Openg bahawa Sarawak terkenal dengan masyarakat yang berbilang kaum dan agama, hidup harmoni dan mengekalkan semangat perpaduan. Manakala di Kuching, Pertubuhan Meninggikan Akhlak Che Hui Kor Kuching dan Semarahan tidak ketinggalan menyantuni golongan kurang berkemampuan menerusi penganjuran program Jejambak Kasih. Program itu bertujuan menyumbang bakul makanan kepada golongan kurang bernasib baik bagi meringankan beban mereka menjelang sambutan Tahun Baru Cina akan datang. Penyerahan sumbangan disempurnakan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Kitang, Loh Kir Chiang kepada penerima yang dipilih dari kawasan Kuching dan Kota Semarahan. Difahamkan program Jejambak Kasih 2023 akan meliputi 6 buah kawasan iaitu Kota Sentosa, Beliong, Asajaya, Matang, Padawan dan SJK Chung Hua nombor 3. Beralih ke perkembangan seterusnya dengan Sarawak mencatatkan sejumlah 330 kes COVID-19 sepanjang minggu epidemiologi EPID ke-52 menjadikan jumlah kumulatif kes adalah 323,601 kes. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS berkata daripada jumlah tersebut 323 kes di bawah kategori 1 dan 2 manakala 7 lagi di bawah kategori 3, 4 dan 5. Kuching mencatatkan 109 kes daripada jumlah kes baru sementara Sibu catatan 39 kes, Miri 34 kes, Bintulu 32 kes, Sarike 19 kes, Serian 18 kes, Semarahan 15 kes, Dalat dan Mukah 12 kes. Manakala Bau 9, Betong dan Pakan 4, Kapit, Subis, Lubuk Antu dan Beluru 3, diikuti Saratok, Limbang, Simunjan 2 kes serta Lundu, Daro, Matu, Marudi dan Sebau masing-masing dengan 1 kes. Dalam perkembangan yang sama, JPBNS melaporkan 1 kes kematian pada minggu ke-52 EPID di bahagian Kuching. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Mariam Zanaria. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel YouTube. #menyebarfakta, salam UKAS.